Tidak diberitakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Al-Haris Al-Muhasibi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jangan engkau bergaul melainkan orang yang berakal dan bertakwa, dan janganlah kamu mendampingi melainkan orang alim yang celik. Pernah ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyu julasaina khairun? Faqala man dzakkarakum billahi ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu. Siapakah teman-teman yang baik? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesiapa yang mengingatkan kamu kepada Allah dengan melihat wajahnya, menambahkan ilmu kamu dengan mendengar bicaranya, dan mengingatkan kamu akan hari akhirat bila melihat amalannya. Rendahkan dirimu pada kebenaran dan tunduklah padanya. Sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau akan sentiasa hampir dengannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julasa'ullahi yaumal qiyamah al-khadi'una al-mutawadhi'una al-khaifuna al-dzakiruna Allah katsira. Teman-teman Allah di hari kiamat kelak ialah orang yang tunduk pada hukum-hukum Allah, merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman, orang yang takut Allah, orang yang sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita dalam pesanan hikmah Al-Imam Abu Abdullah Al-Haris Al-Muhasibi. Perkataan nasihat yang mulia ini supaya kita benar-benar mencapai keredaan Allah dan kita benar-benar sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara pesanan Imam Haris Muhasibi ialah dalam memilih kawan dan sahabat. Pilihlah kawan yang punya akal dan bertakwa. Apa yang dimaksudkan kawan yang punya akal? Iaitu kawan yang senantiasa memikirkan perkara-perkara yang baik dan bermanfaat. Kawan yang senantiasa berkongsi dengan kita perkara-perkara baik dan bermanfaat. Kerana itu bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran supaya manusia berfikir, manusia mengambil kebaikan, Allah menyebut afala ta'qilun, tidakkah kamu punya akal? Bila mana Allah Ta'ala menyebut tentang kejadian alam dan sebagainya, Allah Ta'ala menyebut la'allakum ta'qilun, semoga kamu punya akal berfikir tentangnya. Maka akal
teman-teman, kawan-kawan yang punya akal, kawan-kawan yang senantiasa berfikir untuk buat baik, merancang kebaikan dan bermanfaat kepada umat. Kerana itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Orang paling baik yang paling banyak beri manfaat kepada manusia. Kemudian kawan yang bertakwa. Kalau sekadar kawan yang ada akal tetapi memisahkan hubungan akal dengan Allah, maka jadilah mereka golongan yang disebut ahli falsafah, ahli kalam ataupun pemikir sahaja, tanpa meletakkan komitmen pada wahyu. Tuan-tuan sekalian, sejauh mana pun kita fikir, dia ada keterbatasan. Sejauh mana pun kita celik akal dan kita kata kita pandai, dia ada batasannya. Ada perkara yang kita tidak mungkin mengetahuinya, perkara yang berlaku dalam kubur. Macam mana pun kita bijak, kita tak tahu apa berlaku dalam kubur. Perkara yang berlaku sesudah kebangkitan, perkara yang berlaku bila hari kiamat, ini akal kita tak mampu sampai. Perkara yang berkait dengan perkara gaib. Kerana itu kita nak cari kawan yang berakal dan bertakwa. Sebab tuan-tuan ambil contoh, atas nama takwa Allah Ta'ala perintahkan kita sembahyang, puasa, zakat, tutup aurat, haji dan lain-lain kewajiban. Bila mana kita buat kewajiban ini untuk kita bertakwa pada Allah, termasuklah kita menjauhi dosa dan maksiat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu takut pada Allah di mana pun kamu berada. Duduk mana pun takut pada Allah. Kenapa tuan-tuan sekalian? Bila kita sudah definisikan makna takwa, ikut perintah Allah, jauhi larangan dia. Walaupun akal kita kata, apa baiknya perintah ni? Saya kena bangun awal pagi subuh, apa baiknya? Akal kita kata, oh, baik saya tidur sampai pukul 8. Tak. Takwa atas nama takwa, yang mengajar kamu untuk bangun subuh, yang mengajar kamu untuk berlapar, yang mengajar kamu bila berkaya keluarkan zakat demi kebaikan dirimu dan kebaikan masa depanmu. Tapi kalau kita sekadar fikir akal tanpa takwa, orang ni tak nak bayar zakat. Sebab dia kata free bagi orang, mana saya nak bayar? Ikut akal macam rugi. Bila mana Allah syariatkan sedekah, ikut akal. Kalau saya sedekah habis duit, habislah duit saya, itu ikut akal. Tak. Kalau kamu orang bertakwa, maka perintah ini kamu tidak akan takut kekurangan harta. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah menyatakan harta itu tidak akan dikurangkan dengan sedekah. Walau kita bagi percuma ke orang, harta kita tak kurang, bahkan bertambah. Tuan-tuan kalau fikir cara akal tak sampai. Mana bertambahnya? Saya ada RM100, bagi RM10, tinggal RM90, tak bertambah. Tapi bila datang takwa atas nama ini perintah Allah, maka kita melihat keberkatan pertambahan rezeki, keberkatan pertambahan kebaikan-kebaikan. Kita mungkin sedekah RM10, lalu Allah Ta'ala buka hati orang lain untuk bagi kita projek sebagai contoh. Allah buka hati-hati manusia untuk menjadi pelanggan kita, customer. Allah jadikan orang yang hati jahat tak berfikir nak rompak kita, mencuri daripada kita. Allah sihatkan tubuh badan anak kita, bahkan kita. Lihatlah pertambahan dan keberkatan. Sebab itu akal saja kita nak bawa dalam kehidupan gagal. Akal mesti dengan takwa. Contoh orang yang berakal tapi takwa, dia akan cuba buat maksiat sorok-sorok. Kononnya dia rasa orang tak nampak, dia lupa Allah nampak. Dengan takwanya Allah nampak. Duduk mana pun Allah nampak. Sebab itu tuan-tuan, bila ada seorang lelaki, dia datang bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Dia tanya kepada Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, tuan guru, saya ni nak buat maksiat, boleh atau tidak? Saya nak buat maksiat. Dia kata boleh bila kamu mampu mengatasi 5 perkara. Yang pertama, kamu makan rezeki yang bukan dari Allah punya. Kata orang ni, mana boleh, rezeki semua datang dari Allah. Maksudnya dia masih ada takwa.
Rezeki semua datang dari Allah. Kalau begitu tak boleh buat maksiat. Datangkan yang kedua. Kamu cari bumi yang lain daripada bumi Allah. Duduk bumi lain kan? Kalau rasa nak buat maksiat. Oh mana boleh, ni je ada. Tentang kita punya akal, rasa hidup cuma kat sini, mana dekat lain. Kadang-kadang kita suruh keluar daripada Muazzam pun dah tak tahu nak pergi mana. Awak jangan duduk Muazzam lagi lah. Habis nak duduk mana? Adalah tak tahu. Sementara nak halau keluar dari dunia. Tak boleh katanya. Baik, yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, kamu cari satu tempat bila mana kamu buat maksiat Allah tak nampak. Hoi, tak ada. Lihat orang ni tuan-tuan, kalau sekadar dia ada akal je, dia kata boleh saya menyuruh belakang tong sampah bawa longkang. Tapi dia tahu Allah melihat di mana pun dia berada. Dia kata tak ada tempat saya nak buat maksiat Allah tak nampak, semua nampak. Yang keempat, ketika mana malaikat maut datang nak cabut nyawa kamu, kamu kata pada malaikat maut, tunggu jap, aku nak taubat. Kalau boleh cakap macam tu lah, buatlah maksiat. Hoi malaikat maut, mana guna perkataan tunggu jap? Sampai masa ambil. Berapa pun umur kita? 20, 15. Sampai masa Allah ambil. Tak ada istilah wahai malaikat maut tunggu kejap, saya nak pergi buat ni buat tu, tak ada. Dan yang kelima kata Ibrahim bin Adham, waktu mana sebab maksiat kamu banyak, kamu diseret nak masuk dalam neraka, kamu jangan ikut. Tak nak ikut, saya tak nak ikut, boleh. Mana boleh menolak seretkan malaikat. Malaikat tuan-tuan, kalau polis eret kita pun kita tak kata, cik saya tak nak ikut, mau lunyai muka kita. Kena ikutlah, tu baru polis dunia. Ini malaikat, dia tarik nak masuk neraka, kita boleh tak ikut dia? Kena ikut. Tuan-tuan, ini asas takwa. Akhir orang ni kata, kalau begitu wahai Tuan Syekh, memang tak ada cang langsung lah nak buat maksiat. Ya, tak ada cang langsung, tak ada peluang langsung. Kalau gitu saya taubat lah. Ini takwa. Orang yang sekadar ada akal, yang saya katakan, dia mungkin berfikir, saya boleh cilak buat maksiat kat lain. Mak saya tak nampak, ayah saya tak nampak, cikgu saya tak nampak. Dia lupa Allah nampak. Saya boleh mencuri, tak ada orang nampak. Dia lupa Allah nampak. Saya boleh fitnah dia dalam Facebook saya. Saya pun pakai fake account palsu. Bukan dia tahu, Allah tahu. Ini menjadikan kita tuan-tuan dapat kawan yang betul-betul baik. Dia tak tipu kita. Sementara pula tuan-tuan kita ada kawan dengan takwanya dijaga keaiban kita. Ada seorang ulama kata, saya ni kalau jumpa seorang kawan yang sifat macam ni, saya sanggup bagi 2 harta saya ada. Saya sanggup. Kawan macam mana? Kawan yang bila mana saya tidak ada, dia menjaga maruah saya. Orang cuba umpat saya, fitnah, dia bela saya. Sebab dia kawan yang bertakwa. Dia tak mungkin memburukkan atau mengizinkan orang memburukkan kawan-kawannya. Kalau saya mati pula, orang cerita keaiban saya, tak, dia backup lagi. Dia kata, ni orang baik. Orang ni kalau saya jumpa, saya akan bagi harta pusaka 2. Saya akan bagi harta dunia saya dengan 2 bahagian. Dia 1, saya 1. Orang ni patut mewarisi harta saya. Ini kawan yang bertakwa. Ni tak kawan kita, baru kita salah sikit, dia besar-besarkan. Maka ini bukan kawan yang bertakwa. Sebab Nabi kata apa? Man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutup keaiban orang Islam, Allah tutup keaibannya. Sementara Islam itu kawan kita, lagilah kita punya tanggungjawab menjaga maruah. Sebab itu kata Imam Haris Muhasibi, cari orang akal, cari orang bertakwa. Kemudian beliau menyebut tentang dampinglah orang alim yang soleh, yang celek. Apa maksud orang alim yang celek? Orang alim yang beramal dengan ilmunya. Pernah satu ketika Fudail bin Iyad berjalan. Dia berjalan kat Mekah. Sampai di Mekah dia nampak ada satu batu, tertulis kat batu tu, balikkan aku, kamu pasti akan mendapat i'tibar. Maksudnya batu tadi disuruh dia dibalikkan, kamu pasti akan dapat i'tibar. Maka Fudail bin Iyad ambil batu tu, dia pun balikkan. Macam kita balikkan helaian kertas.
Batu tadi dia pun terbalikkan. Maka kata dia, tertulis pada batu itu. Tertulis. Celakalah orang yang ada ilmu tapi tidak mau beramal. Dan kalau begitu, buat apa kamu cari ilmu yang kamu tidak tahu? Baik tak payah cari ilmu. Maksudnya orang alim yang celak, dia ada ilmu dan dia beramal. Itu alim celak. Kita nak tengok orang alim dengan ilmu yang Allah beri pada dia berupa Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berupa perjalanan hidup para ulama, para salafus soleh. Kita nak tengok amalan dia. Buat apa kita dengar seorang ustaz, seorang tok guru ceramah, sebut tafsir Quran, tafsir hadis, tapi dia tidak ada akhlak. Dia tidak ada adab. Bukan dia tidak tahu bagaimana nak beradab waktu berselisih dengan orang lain. Macam mana kita nak berguru dengan orang macam ni? Sebab itu para ulama, mereka menyebut sifat-sifat ulama akhirat. Yang disebut di sini orang alim celak, atau dengan bahasa mudah alim akhirat, ulama ul akhirah. Ada 5 sifat yang diambil daripada Quran. 5 sifat ni kita nak tengok. Ada pada orang alim ni, orang alim Datuk Guru kita, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang pertama, dia ada sifat takut Allah. Kerana Allah berfirman dalam surah Fatih ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahawasanya orang yang benar-benar takutkan Allah ialah para alim ulama. Maka ulama yang takut Allah dengan maksud dia tak buat benda haram. Itu takut Allah. Dia melakukan perkara yang disuruh. Sembahyang jemaah dia jaga, baca Quran dia jaga, sedekah dia jaga, dia tak terlibat dengan zina, mencuri, merampak, rasuah. Yang Allah larang semua dia tak ikut, semua dia tak buat. Ini namanya orang alim yang takut Allah. Jadi saya tengok ulama saya, tok guru saya tak ambil rasuah, tak ambil riba, sekian-sekian. Oh, ni tok guru saya ada satu sifat. Sifat yang kedua, dia ada sifat namanya kita katakan sebagai khusyuk. Khashi'in. Allah sebut dalam Quran, khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Dia khusyuk dalam melaksanakan perintah Allah. Dia tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ulama ni tu ada khusyuk. Khusyuk bagaimana? Bila mana dia buat perkara akhirat, nampak kesungguhan dia. Kita tengok, kalau dia mengajar bersungguh, kalau dia baca Quran bersungguh, dia tahajud bersungguh, khusyuk, fokus, supaya dapat mengeluarkan kelazatan ibadat tu. Tuan-tuan sekalian, semua benda dunia, kita kalau tak buat bersungguh tak rasa lazat dia. Kita makan, kalau tuan-tuan makan tak bersungguh, rasa tak sedap. Tak sedap, kena makan bersungguh. Makan, oh sedap ni, sungguh, kita berasa lazat. Main, kita kalau main itu main-main je tak sedap main. Main sungguh lah, main sungguh. Nak buat bola kejar sampai rebah, kejar dia. Seronok main, puas hati. Main badminton, ambil bola out pun ambil juga. Sungguh main. Coach tengok dia pun nak ambil kita, bersungguh budak ni, khusyuk. Dia tak fikir lain, ni dia ni. Kalau duduk pada bola tak ada pula dia nak tidur termenung ataupun balas SMS tengah main bola. Tak bersungguh budak ni. Dia bersungguh. Dia tak duduk, dia berlari je, berlari. Tak dapat bola pun berlari juga. Bersungguh dia. Maka orang ni kita nampak kehebatan dia bersungguh. Ulama ni tuan-tuan yang patut jadi guru kita, alim celak, kita nampak dia bersungguh. Kalau dia belajar bersungguh, kalau dia mengajar bersungguh, ibadat bersungguh. Nampak? Kalau dia nak buat satu program ibadat, dia bersungguh-sungguh, dia tak main-main. Maka orang pun nampak kesungguhan dia. Orang pun nampak dia sanggup habiskan masanya untuk tujuan-tujuan yang baik. Yang ketiga, mutawadhi'un, dia tawadhu'. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wakhfid janahaka lil mu'minin, hendaklah kamu rendahkan sayapmu untuk orang beriman, yakni tawadhu'. Mana-mana orang alim tak ada sifat tawadhu' tapi sombong, ego, jangan guna. Yang diingat dia seorang aja betul, orang lain tak betul belaka. Ni bukanlah ulama kita. Bukanlah ulama celak yang kita nak ambil ilmu. Ulama yang ada adab. Ulama yang saya katakan menghormati orang alim lain. Ulama-ulama bukan menghormati semua orang, termasuk orang jahil dia hormat sebagai seorang manusia. Dia tidak memperbodohkan orang jahil sementara membodohkan orang alim.
Ni tak orang alim pun dibodohkan, orang awam macam kita lagi dikata bodoh. Dia ada akhlak, dia ada kita katakan tawaduk. Sehingga orang nampak tawaduknya, dia mudah digauli oleh ramai ulama. Saya teringat bila Syekh Abdul Fattah bin Quddah memuji seorang ulama namanya Abu Hasan Ali An-Nadwi. Seorang ulama India. Dia ni tuan-tuan suka tunduk kepala tunduk. Dia suka mendengar orang bercakap. Dia tak mudah memotong perkataan orang lain. Dia tak nyampuk dengan kata lain. Tuan-tuan, dia memberi hak orang alim untuk bercakap. Dia tak ada masalah berbeza pandangan dan pendapat satu ketika. Itu kata Syekh Abdul Fattah tentang sifat tawaduk. Saya ambil pula kisah Imam Syarbasi. Syekh Syarbasi, Syekhul ulama di Al-Azhar, pengarang kitab Yas'alunaka fid din wal haya. Terkenal. Dijumpa dengan Abu Ali Hasan Nadwi. Abu Ali Hasan Nadwi beri fatwa ambil gambar haram. Masa tu tuan-tuan tahun era 70-an, isu gambar. Dulu. Sekarang semua boleh. Dulu cerita bila mula-mula keluar kamera tu, boleh tak gambar? Khilaf ulama. Maka Abu Hasan Ali An-Nadwi berpegang pada pandangan haram. Ada sejumlah ulama. Sejumlah ulama kata boleh. Sejumlah ulama kata boleh untuk darurat aja, untuk gambar pasport, gambar IC masa tu. Sekarang tak ada isu. Sekarang macam orang terima belaka lah. Mula-mula keluar ni cerita ni. Mula-mula keluar. Maka tuan-tuan sekalian, walaupun dia pegang fatwa tak boleh, bila Syekh Syarbasi nak ambil gambar dengan dia okey. Dia menghormati Syarbasi yang kata ambil gambar boleh. Walaupun dia pegang pandangan tak boleh. Kenapa? Tawaduk dia. Sebab orang ni pun orang alim juga. Pandangan dia pun ada asas dia. Ni pun ada asasnya. Mereka boleh duduk sekali. Itulah tawaduk. Tuan-tuan, nak tengok ulama tawaduk sebenar bukan cerita tunduk kepala je. Bukan cerita cakap lemah lembut je. Ceritanya tuan-tuan, dia boleh bersama dengan orang yang berselisih pandangan dengan dia. Dan dia menghormati. Saya pandangan lain, di pandangan lain saya boleh hormat dia. Tapi kalau saya Syafi'i, yang berada di sisi saya ni mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali, yang jelas berlainan pandangannya dengan saya boleh duduk dengan dia, memuliakan dia, menghormati dia, memuji keilmuan dan kealiman dia. Itu tawaduk. Kan orang takabur ni takkan puji orang. Orang tawaduk yang suka puji orang. Artinya orang ni tuan-tuan, walau dia dah berada pada kemuncak ilmu, dia boleh memuji ulama-ulama lain. Dia kata orang ni alim, ni soleh, ni warak, dia boleh puji. Tapi orang kalau takabur tak puji. Bagi dia ulama lain sebab tak betul, dia je betul. Ni tak pernah puji orang. Tak pernah beri hak ilmu pada orang. Sebab tu kita nak cari ulama tawaduk. Yang keempat ulama yang kita sebut alim celik ni tuan-tuan, husnul khuluq, akhlak ni comel. Allah Taala sebut dalam Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawli. Kerana kurniaan Allah kepadamu, kamu berlembut dengan mereka wahai Muhammad. Sekiranya kamu berlaku kasar, maka akan berterpiarang larilah mereka daripada kamu. Ulama celik, akhlak ni cantik, comel. Bukan tuan-tuan sekalian, dia tidak mau dihormati walaupun orang hormat dia. Bukan dia menghormati orang lain. Dia menghormati orang lain. Nabi SAW menghormati semua orang. Di sebalik dia Rasul. Pernah satu ketika seorang perempuan tua datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya ingin bercakap dengan kamu je, berdua, rahsia. Rasulullah pemimpin negara, Nabi Rasulullah, Nabi Imam, Nabi Ketua Jeneral, Nabi segala-gala pangkat yang ada pada orang hari ini, pangkat tu ada pada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Guru Besar, Nabi lah Chancellor, Nabi semuanya. Dia mengambil semua status pangkat yang ada atas dunia supaya semua kita yang ada pangkat ni tahu nak berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Dia lah Tok Imam, dia lah ustaz yang mengajar, dia lah ayah, dia lah atuk, dia lah ayah mertua, dia lah ayah angkat, dia ada anak angkat. Supaya kita tahu semua level kita boleh ikut Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, Nabi kata boleh makcik, boleh. Maka makcik ni pun erik Rasulullah pergi satu tempat untuk bercakap rahsia. Nabi layang dia, kan Nabi menghormati. Walau perempuan ni bukan ada pangkat. Kita tuan-tuan, kita cuma hormat orang ada datuk, orang ada pangkat, ngarah. Orang biasa-biasa, saya sibuk,
Sibuk. Tentang istilah sibuk mana kita tak hormat orang, itu je. Sebenarnya semua manusia kita perlu beri ruang untuk dia bercakap, bertemu dengan kita. Kalau Rasulullah SAW, siapa pun nak jumpa dia, boleh jumpa. Tidak ada bodyguard. Akhlak itu diikuti oleh Abu Bakar, tak ada bodyguard. Diikuti oleh Umar, tak ada bodyguard. Diikuti oleh Uthman, tak ada bodyguard. Diikuti oleh Ali ridwanullahi alaihim ajma'in. Akhlak ni apa tuan-tuan? Orang tak ada bodyguard ni apa maksud dia? Mungkin tuan-tuan maksud aman sebagainya. Tak, bermaksud dia seorang yang akhlak baik. Dia boleh didekati oleh semua orang. Yang kaya, yang miskin, yang sihat, yang sakit, yang kecil, yang tua. Semua boleh. Sebab apa? Akhlaknya cantik. Tuan-tuan, orang yang pilih-pilih orang kerana akhlaknya dia terpaksa berlakon. Akhlak sebenarnya ternyata tak cantik. Sebab tu dia tak boleh bergaul dengan semua orang. Orang yang ada akhlak baik, dia boleh bergaul dengan semua orang. Sebab dia memang akhlak bagus. Dia tak terjejas apa pun. Jenis datang pemarah, dia okey. Rockers datang, okey. Sebab dia tahu bagaimana nak bercakap dengan golongan ini. Berbanding orang yang akhlak buruk, ataupun orang yang disebut oleh Syekh Almarhum Al-Manfaluti at-tasannu' fil akhlaq, pura-pura dalam berperangai baik, atau kita terjemah hipokrit. Orang ni tuan-tuan, dia tak boleh jumpa melainkan orang tertentu. Satu. Yang kedua, dia tak boleh jumpa lama sebab terselah akhlak buruk dia. Tapi Nabi SAW, Nabi kata punya akhlak Rasulullah baik, dia terima semua jemputan. Kata Rasul, lau du'itu ila qira' au qura' laqabiltu. Kalau yang jemput aku ajak makan kaki kambing pun aku terima ajakan. Tak ada masalah. Lagi mana kau nak jemput aku, buat makanan apa pun aku datang. Nak beri hadiah apa pun aku terima. Inilah akhlak Rasulullah yang baik. Dia boleh terima hadiah apa pun. Yang datang bawa kurma letak dalam tapak tangan, Nabi pun terima. Nabi tak kata ni je. Tak ada langsung kata hadiah lah bakul. Sahabat letak kat tapak tangan je beri pada Nabi SAW. Nabi terima. Ada sahabat bawa buah kayu, atau kita sebut buah lah, dengan ranting-ranting sekali bagi Rasulullah. Nabi terima. Nabi tak ada. Kita bungkus sikit yang kata hadiah. Akhirnya kata hadiah tu mahal pada hadiah tu. Kena bling-bling sikit. Kalau nak jemput tu kena bagi kad pula wangi. Bila buka kalau bunyi muzik, ting-ting, okey. RM20 kad tu tak datang juga. Nabi SAW orang nak jemput dia mudah je. Tak payah kad. Dia cakap, ya Rasulullah, jemput datang. Okey, datang. Kalau ada orang nak ikut, kata Nabi SAW, boleh tak ada kawan-kawan aku nak ikut? Boleh ya Rasulullah, tapi jangan ramai sangat. Nabi bawa. Jadi Rasulullah, inilah akhlak. Inilah dia, tuan-tuan sekalian, akhlak yang baik. Dan yang kelima, yang merupakan ulama celek, ialah ulama-ulama yang tidak mencintai dunia. Dia bukanlah ahli dunia, sayang ke dunia, kejar dunia, tamak dunia. Mereka ini disebut sebagaimana disebut dalam satu hadis. Sifat mereka apa? At-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wasti'dadu lil maut qabla nuzulil maut atau qabla nuzulihi. Maknanya orang ini yang tidak mencintai dunia, dia sentiasa melarikan diri dari dunia. Maksudnya tak ada satu pun dunia boleh lalaikan dia dari ingat Allah. Tak ada satu pun. Dia akan lari. Kalau dunia tu nak lalaikan dia, dunia tu nak perangkap dia supaya jual akhirat, supaya jual prinsip agamanya, tidak. Dia tak ikut. Lari dia. Dia punya akhlak konsisten. Wal inabatu ila daril khulud, dia sentiasa bersedia untuk pulang ke negeri yang abadi. Duk nampak akhirat, dia banyak cerita syurga. Ulama-ulama ni kalau tuan-tuan dekat dengan dia, dia banyak cerita syurga, cerita pahala, rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga kita rasa Allah dekat dengan kita. Dia tak ada cerita sehingga kita jadi tamak ke dunia. Tak, dia cerita sampai kita cinta akhirat. Yang selama ni kita fikir duduk kat dunia sebab nak cari dunia, sebab kita kawan dengan dia, duduk kat dunia untuk cari akhirat, baru kita faham.
Harta saya untuk akhirat, anak saya untuk akhirat, isteri saya untuk akhirat, semua yang saya ada, pangkat, kuasa untuk akhirat. Dan yang ketiga, sentiasa bersedia untuk mati. Isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Dia tuan-tuan kalau tengok diri dia, dia memang prepare untuk mati. Kita tanya orang alim ni, Ustaz nak mati tak? Tak nak mati, tak prepare. Sebab dia nak hidup. Ulama akhirat, ulama celek, kalau tuan-tuan cerita tentang mati, ini benda yang menyeronokkan dia. Sebab ia pertemuan dengan Allah. Waktu orang lain bila sebut mati macam putus asa lah dengan hidup. Sebab dia ingat bila mati dia tak dapat apa pun benda dunia. Mati dia cuma nampak kubur sempit, kerana dia jahil tentang akhirat yang luas. Ahli dunia dia tengok kubur tempat sempit. Ahli akhirat melihat kubur taman syurga, bukan tempat transit untuk bertemu dengan Allah. Perjalanan ke syurga yang luasnya langit dan bumi, untuk satu syurga. Sebab itu dia merindui kematian. Kematian yang baik, dia bersedia untuk itu. Dia ibadat macam dia nak mati esok. Ini tuan-tuan namanya ulama celek. Tapi kita lihat bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi sifat dia. Orang alim yang kita nak damping siapa? Yang akan jadi tok guru kita, yang jadi kawan kita, yang konsult kita, konsultan. Apa masalah kita nak tanya dia? Siapa dia? 3 sifat. Orang yang bila mana tengok muka dia, kita ingat Allah. Tengok je muka dia, tak ingat Allah. Macam kita tengok muka cikgu disiplin, ingat apa? Ingat masuk kelas lah. Tahu ponteng? Saya tengok muka disiplin tu, ingat masuk kelas. Dia ingat. Macam kita lah kalau telefon lama keluar rumah, yang kau ni bini kita. Tuan-tuan belum jawab, tuan-tuan dah tahu ni suruh balik ni. Dah ingat dah balik, terus balik. Orang alim yang sebenar, bila mana kita tengok je dia, kita terus ingat Allah. Dia ceritakan tuan-tuan, ada seorang ulama namanya Ibn Sirin atau Muhammad bin Sirin, yang meninggal pada tahun 110 Hijriah. Dia tuan-tuan kalau pergi masuk pasar, orang tengok muka dia, orang tu sebut Allah, Allah. Orang tu ingat Allah, terus zikir. Tengok muka dia, Muhammad bin Wasid radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin. Dia masuk je pasar, yang meniaga ikan, meniaga sayur, tengok muka dia tu ingat Allah. Allahu akbar, Allah. Ingat. Kau nak berzikir. Macam saya bagi contoh tadi lah, kalau kita ni budak-budak sekolah, tengok je guru disiplin tu ingat kelas. Masuk kelas, masuk kelas, masuk kelas, cikgu tak buka lagi mulut. Masuk kelas, cikgu datang dah. Kenapa? Sinonim. Sama juga ulama, sinonim dia menyebut nama Allah. Maka tengok je muka ulama, sebut Allah. Ini kisah Muhammad bin Sirin. Dan Rasulullah sebut, bila mana dia bercakap, bertambah ilmu. Tuan-tuan, dia bukan sembang kosong. Sembang dia ilmu. Tiap patah perkataan dia ilmu. Sama ada ilmu dengan maksud beritahu apa yang kita tak tahu, atau meyakinkan kita apa yang kita tak yakin. Ada dah. Oh ni saya dengar confidence sikit. Atau mengingatkan kita apa yang lupa. Oh nasib ustaz beritahu, baru saya ingat. Tidak teringat, baru ingat. Maka inilah peranan orang alim ni. Dia ingat apa yang kita lupa. Tuan-tuan, pernah satu ketika Uthman bin Affan, dia termenung seorang-seorang, termenung. Dia fikir satu perkara. Lalu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, lalu Umar Al-Khattab lalu sebelah Uthman, dia pun sebut Assalamualaikum. Uthman tak jawab. Umar Al-Khattab dia bagi salam tak jawab. Dia rasa macam, tuan-tuan rasa macam mana bagi salam tak jawab? Sementara kita bagi salam pada orang baik pula ni, orang baik, orang bertakwa, tok guru kita pergi, Assalamualaikum Ustaz, dia tak jawab. Aku ni fasik ke aku ni ahli bid'ah ke? Nak jawab ni. Umar Khattab ni bila Uthman tak jawab, susah hati. Maka dia pun pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Abu Bakar jadi khalifah Islam.
wahai Khalifatul Rasul. Maka dia pakai gelar yang Khalifah Rasul. Yang pertama pakai gelar Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Apakah Khalifah Rasul? Makna pengganti Rasulullah. Ya Khalifatul Rasul. Susah hati saya. Kenapa pula? Saya bagi salam pada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala, dia tak jawab. Ada benda ke dia gaduh tak puas hati dengan saya ke? Ada tak puas hati dengan saya? Saya lupa like Facebook dia ke? Marah sangat ni. Tak balas WhatsApp ke? Kalau zaman sekarang lah. Tak like kena marah. Terus unfriend, tak like. Buat apa ada kawan tak like? Kita nak likers banyak. Jadi tuan-tuan sekalian, Abu Bakar As-Siddiq panggil Uthman bin Affan. Kata Uthman, ada ke dia bagi salam? Ya. Oh, minta maaf banyak, saya tak dengar. Oh, takkan tak dengar. Umar kata bukan salam seluk-seluk, dia salam atas speaker tu. Maksudnya suara Umar ni kuat. Umar ni suara dia kuat. Kalau dia kiam mulai, semua orang dengar. Tu baca slow lah tu, semua orang dengar. Kau baca kuat tak tahu. Lalu kata Uthman bin Affan, saya terfikir suatu hadis Nabi yang saya lupa. Nabi kata siapa yang ada, saya lupa, tak ingat ni. Kita lihat bila dia berkawan dengan orang berilmu. Kata Umar, kali itu yang tuan fikirkan, saya ingat. Sebab waktu Nabi mengucapkan hadis itu, saya ada kat situ. Saya menghafalnya. Itu Nabi kata siapa yang menyebut la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dia masuk syurga. Oh ya, hadis tu kata Uthman. Gembira, ceria. Tuan-tuan, mendamping orang alim menambah ilmu kita. Yang kita lupa diingatkan, yang tak confident kita confident, yang tak tahu kita jadi tahu, yang kita tak semangat nak beramal walau dah tahu, semangat beramal. Sebab dia bagi motivate kat kita. Balik ni saya nak beramal. Dah tahu dah kelebihan Quran, tahu dah. Kelebihan setiap ayat tahu. Tapi belum ada semangat. Kita pun dengar dia bercakap tentang kelebihan Quran. Lalu kita terus semangat nak baca sekarang juga. Bila sahabat ustaz-ustaz kita, kata bila saya ceramah pada ustaz-ustaz dekat Batu Pahat dululah. Ustaz-ustaz ni bagus, ilmu ada. Tapi kadang-kadang dia tak confident nak mengajar ke masyarakat. Tak ramai lah kalau tuan-tuan kenal 20 orang ustaz, adalah 4 orang nak mengajar masjid. Yang lain macam tak confident. Ilmu banyak, bukan tak ada, ilmu ada. Saya pun bentang pada ustaz-ustaz, apa keperluan masyarakat pada kita? Masyarakat perlukan kita. Dan apa patut ustaz-ustaz buat? Saya pun cerita kisah ulama silam, bagaimana mereka mempelajari ilmu. Ada seorang ustaz kata, ustaz, saya dengar ustaz cakap, saya tu balik nak buka kitab, nak baca kitab. Datang keinginan ni untuk tambah ilmu dia. Tuan-tuan sekalian, kita perlu pada nasihat orang-orang yang tahu. Kadang-kadang saya katakan ada ibadat kita tak semangat nak buat. Dah tahu, qiyam mulai, tahu semua ni. Tapi bangun rapat subuh juga. Tentang sedekah, semua tahu. Kelebihan dia, gandaan dia. Tapi bila ada ulama-ulama kita tekankan lagi benda tu, ia menambahkan keyakinan kita, lalu semangat kita beramal pun kuat. Malam ni saya tak nak tidur, saya nak qiyam mulai tu, tak nak tidur terus. Datang semangat. Walau semangat 2 hari je. Tapi tak apalah. Itulah kelebihan damping orang alim. Orang ada ilmu. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawan yang baik duduk dengan dia bertambah ilmu kita. Dia cakap tak kosong. Dan yang ketiga, bila mana kita lihat amalannya, oh cara dia sembahyang, kita tengok dia puasa sunat, kita tengok dia baca Quran, kita dengar dia bersedekah, ini semua orang ingat akhirat ni, kita pun terdorong nak buat. Saya terdorong nak puasa sunat sebab tengok kawan saya ni bagusnya. Saya terdorong nak bersedekah sebab kawan saya ni bagus, dia sedekah tak takut langsung miskin. Saya terdorong, makin ni kawan baik. Kawan-kawan macam ni amalan dia memberi saya kekuatan untuk beramal akhirat. Jadi carilah kawan macam ni. Tentu saya nak baca kisah, nak sebutlah contoh beberapa ulama. Orang tengok je muka dia bertambah takwa. Tadi saya sebut tentang Muhammad bin Sirin. Antaranya yang lain tuan-tuan, ada seorang ulama namanya Amr bin Maimun radhiyallahu taala. Amr bin Maimun wafat pada tahun 75 Hijriah, seorang tabi'in. Tabi'in maknanya ulama yang belajar dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama tabi'in. Tetapi cerita dia, kelebihan dia, dia pergi umrah dengan haji campur 200 kali.
Umrah campur haji tu 100 kali. Maknanya banyak lah. Tuan-tuan, bila mana orang tengok je dia, idza ru'ya, bila orang tengok dia kat mana-mana tak kira, kat pasar, kat rumah, zikirallah, semua orang terfikir untuk menambahkan zikir mereka pada Allah. Tengok je dia tu, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi nak berzikir, terdorong nak berzikir. Tuan-tuan, macam ahli fasik lah, dia tengok penyanyi dia terus nyanyi lagu penyanyi ni, terus nyanyi. Penyanyi itu pun belum buka mulut lagi, dia dah buka mulut. Sebab apa? Dia terangsang, dia terkena aura. Maka Amru bin Maimun ni, tuan-tuan sekalian, orang tengok je dia, orang tu nak sebut nama Allah, tu nak sebut astaghfirullah, sebut la ilaha illallah. Dan yang ketiga, tadi dah sebut Ibn Sirin, itu yang kedua, iaitu Hasan bin Yasar. Hasan bin Yasar atau dikenal sebagai Hasan Al-Basri. Namanya Hasan bin Yasar, nama glamour dia Hasan Al-Basri, atau kita sebut Hasan Al-Basri. Hasan yang menetap di kota Basrah. Hasan bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan sekalian, kata anak murid dia, kami ni kalau kami duduk bersama dengan Hasan Al-Basri, lepas tu kami rasa dunia tak ada nilai apa-apa, kami cuma nampak akhirat aja ada nilai. Kami jumpa dia, dia sembang dengan kami, akhirnya kami dapati dunia ni macam tak ada apa, kosong, kami cuma nampak akhirat. Kita lihat kesan dia bercakap. Ini ulama dulu, siapa yang duduk dengan mereka akan ingat akhirat, akan ingat untuk menyebut nama Allah. Sebab ulama dulu, tuan-tuan, dia tak bergelak ketawa, dia serius dalam menyampaikan agama Allah. Kesannya bila orang duduk, memang orang nampak dunia tu tak ada apa, saya cuma nak akhirat. Itu Hasan bin Yasar. Bukan diceritakan, tuan-tuan sekalian, ada lagi seorang ulama namanya Muhammad bin Wasi' radhiyallahu ta'ala anhu, yang meninggal pada tahun 132 Hijriah. Apa cerita Muhammad bin Wasi'? Tuan-tuan, siapa yang ada hatinya rasa keras, cara nak lembutkan hati, mereka berjumpa dengan Muhammad bin Wasi', maka hati pun jadi lembut. Kata mereka, fi qalbi qaswah nazartu ila wajhi Muhammad. Bila dalam hatiku ada, jiwaku jadi keras, maka aku melihat kepada Muhammad, maka hatiku jadi lembut. Tuan-tuan, apa maksud hati keras? Kita biasa dengar hati keras, atau disebut hati berpenyakit, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, summa qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kamu, kemudian hati mereka sungguh keras, lebih keras daripada batu. Hati keras maksudnya, tuan-tuan, ialah orang yang tak pernah rasa takut pada Allah. Satu. Hati keras, orang tak pernah bimbang pada ancaman neraka. Dua. Hati yang keras ialah hati yang tak pernah merindui syurga. Hati yang keras, hati yang tak pernah ingat mati, dia rasa dia kekal macam Firaun lama. Ini watak hati keras. Hati yang keras ialah hati yang tak terima nasihat orang. Kita nasihat, baik punya nasihat, anak, suka aku lah, ini hidup aku, kubur aku, apa kamu peduli? Keras hati. Yang nasihat tu mak dia, bukan orang lain, ayah dia, cikgu dia. Tentu kalau orang ni nasihat dia pun dia tak nak peduli, yang lain-lain macam mana? Ini hati keras. Kata mereka, bila mana kami dapati hati kami keras, kami jumpa dengan Muhammad bin Wasi'. Tuan-tuan, saya baca manaqib Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang meninggal tahun 204 Hijriah. Sebagaimana kata Nawawi rahimahullah dalam kitab Tahzib Asma' wal Lughat. Apa kata beliau? Tuan-tuan, orang-orang Mekah, masa tu Imam Syafi'i duduk kat Mekah, bila mana mereka rasa hati mereka macam tak khusyuk, oh ingat dunia banyak, akhirat kurang, mereka kata, jom kita pergi jumpa Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, kita dengar dia ngaji Quran. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dia ada majlis ngaji Quran, orang lain dengar selain pada halaqah ini, sebab suara dia sedap. Tuan-tuan, orang yang hati keras, yang tak ingat mati, akan duduk dalam halaqah bacaan Quran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu Imam Syafi'i membaca Quran, bila baca Quran dengan suara yang merdu dia, dengan ayat-ayat yang menyentuh hati dan perasaan mereka, mereka faham, mengalir air mata. Sampai di kalangan mereka, tuan-tuan, ada yang jatuh pingsan.
jatuh. Dan tangisan itu semakin memuncak. Lagi masyarakat baca Quran tentang azab neraka, tentang syurga, memuncak tangisan mereka. Mereka pulang dalam keadaan hati mereka lembut. Dan masyarakat mengaji je. Itu belum ceramah lagi tu. Ini ulama-ulama yang mana amalannya, melihat wajahnya, mendengar suaranya, bertambah iman. Ajaib. Iaitulah ulama yang disebut oleh Nabi SAW sebaik-baik orang yang patut jadi teman, dan kita duduk lama dia. Tuan-tuan rugi, tak rugi. Ni duduk depan TV tengok bola 2 jam. Tengok Hindustan 3 jam. Tengok iklan 4 jam, iklan. Tengok, semua tengok berjam-jam, apa kita dapat? Kita tengok TV macam-macam cerita, apa kita dapat? Tapi duduk dengan ulama nak duduk setengah jam je kalau boleh. Walau kita dapat banyak kebaikan. Kita duduk dalam masjid tempat i'tikaf pahala dengan doa para malaikat. Kita dapat solat berjemaah bersama-sama. Kita dapat hubungkan persahabatan kita atas nama agama, iman. Kita dapat rasa tawaduk. Kita ni sama, tak ada datuk, tak ada tan sri, sama orang beriman, mukmin yang datang dan pergi menemui Allah. Orang tak nampak lagi kita sebagai ketua jabatan ke, kita doktor ke, kita pengarah ke, kita owner, kita jutawan, sama belaka. Bila duduk masjid ni rasa sama. Sebab orang nampak semua kopi lembek belaka, pakai songkok belaka, sama je, tak ada beza. Tak sembahyang pun sama. Kita cuma tengok beza di imam je beza, sebab di imam. Yang lain kita nampak apa beza? Ni tua muda sama. Dia hebat tuan-tuan. Tapi kita lebih banyak memilih untuk duduk depan TV lebih lama, atau dalam stadium lebih lama. Main bola pukul berapa? 8 malam. Duduk pukul berapa? 6 petang. 6 petang duduk dah niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf stadium ni duduk 6 petang tu nak tengok bola pukul 8. Habis pukul 10 keluar stadium, bertumbuk luar stadium pula. Tak habis bertumbuk luar stadium, bertumbuk dalam Facebook pula. Lepas tu kena tangkap polis. Habis cerita. Tuan-tuan lihat, mana kebaikan? Kebaikan yang dijana daripada duduk tempat macam tu, tak banyak kebaikan. Habis macam mana? Tempat macam tu jangan selalu lah. Sesekali okey lah, jangan selalu. Yang selalu kat mana? Biarlah bersama dengan para ahli ulama. Bila Ustaz kata tengok bola haram, saya tak kata haram. Saya kata jangan selalu lah. Kita duduk lama tu jangan selalu. Depan TV jangan selalu. Kadang-kadang kita duduk dekat hypermarket lama. Dia buka pukul 10 ke 8, tunggu lah. Duduk lama. Apa kita dapat dalam ketenangan-ketenangan kehidupan kita? Ini contoh mereka. Saya sebut lagi beberapa orang ulama yang saya sempat catat. Ini beberapa orang, banyak ni, beberapa orang. Antaranya tuan Imam Al-Hafiz Hisham bin Hassan yang meninggal pada tahun 148 Hijriah. Apa ceritanya? Siapa pun yang tengok dia akan menangis. Tengok muka dia menangis. Dia tak baca apa, dia tengok muka dia. Kenapa? Lambang orang soleh, orang bertakwa. Dan kadang-kadang kita tengok budak-budak yang kena dera tu kan, kau sebab apa tengok muka dah nangis lah kita. Sebab siang budak ni. Kita buka dalam YouTube, tengok orang yang ialah miskin atau sebagainya, tidur bawah jam malam, kita pun dah nangis, hati kita tersentuh. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hafiz Hisham bin Hassan. Orang tengok dia tuan-tuan, dengan raut wajahnya orang boleh menangis. Betapa dekatnya dia dengan Allah. Dan diceritakan lagi seorang lagi ulama namanya Abdullah bin Syawdha yang meninggal pada tahun 156 Hijriah. Abdullah bin Syawdha, orang tengok dia, orang ingat malaikat. Bukan orang ni, malaikat. Kenapa? Bersungguh dalam ibadat. Macam malaikat. Tak ngantuk, tak tidur. Kita kadang-kadang kuliah setengah jam, berapa kali tidur dah. Tak nampak macam malaikat langsung. Dia ni tuan-tuan Abdullah bin Syawdha. Orang tengok dia cari ibadat, ni orang ke malaikat ni? Tak tidur. Kan pelik. Kalau tuan-tuan biasa i'tikaf masjid bulan Ramadan, kita kan orang hamba yang lemah tidur. Kadang-kadang kita tengok kawan kita tak tidur. Dia ni baguslah mata dia. Tak tidur ni. Straight sampai subuh. Masa semayang pun tak ada goyang-goyang. Okey. Lepas subuh dia dengar kuliah subuh pula. Terang mata dia. Lepas tu subuh dia boleh lama, dia pun pergi kerja. Ni bukan orang, kau malaikat ni. Kenapa? Ibadat dia tu semua. Dia baca Quran tanpa jemu. Ada orang bila baca Quran, dia tengok jam lebih banyak daripada tengok mushaf. Baca sikit.
Kadang dia baca Quran sikit tapi dia belak belakang. Lambat lagi. Tak nampak macam malaikat. Nampak macam pencuri je. Nak cepat habis. Tuan-tuan, Abdullah bin Syawdha, dia kalau ibadat semua nampak lama. Yang saya katakan macam dia malaikat. Tak nampak lemah dia sebagai manusia. Walau dia manusia. Hebat. Tuan-tuan, kita cuma nampak Ustaz, ada orang tu macam raja, tapi bukan raja. Kita kan semua pernah jadi raja. Raja sehari. Raja sehari masa kita kahwin tu lah. Yang kali pertama tu. Kali kedua belum lagi. Kali pertama tu. Kan nampak macam raja. Berkeris, bertanjak. Orang kata, oh macam raja. Tapi bukan raja. Macam. Ni cerita macam malaikat, tapi bukan malaikat. Tadi kita nampak macam raja sebab mewah dia, dilayang dia, tak bercakap, orang lain tolong cakap, dia diam. Mulut pun orang suap. Raja. Bini dia suap. Raja sehari. Kadang-kadang orang dukung dia, ngepelamingnya. Hari tu tuan-tuan dia cakap apa-apa orang tak marah. Ni raja sehari. Artinya ucapan dia tu ucapan berdaulat hari tu. Jangan lawan. Raja. Baik, kita faham maksud raja. Maksud kita dengan kemuliaan hari perkahwinan dia. Bila saya sebut Abdullah bin Syawdha radhiyallahu ta'ala anhu, mulia dia macam malaikat, maksudnya ibadahnya yang khusyuk umpama malaikat. Sama dengan surah Yusuf. Baca surah Yusuf. Waktu mana Zulaikha ataupun Imra'atul Aziz, isteri seorang pembesar, yang mengorak Nabi Yusuf, akhir gagal. Lalu orang-orang bandar, jiran-jiran, apa punya perempuan ni, dengan orang gaji dia pun dia mengorak. Dia tak tahu orang gaji dia ni lain pada lain, lawa, namanya Yusuf AS. Yusuf bin Yaqub AS. Akhirnya perempuan yang menggoda Yusuf ini, atau disebut Zulaikha dalam versi popular, dia panggil semua jiran-jiran dia datang rumah dia makan jamuan. Lepas sudah makan, diberi apple sebiji seorang dan pisau. Dia kopek apple ni santai-santai lah. Geng-geng kaya belaka ni, mak dating belaka. Koyak simple, secara simple koyak. Lalu dia suruh Yusuf keluar. Tuan-tuan, bila Yusuf keluar, dia punya lawa, cantik. Lalu mereka kata, Masya Allah, Hasya lillah, Maha suci Allah. Ini bukan orang, ni malaikat. Hadza malakun karim. Ni malaikat ni. Lawa macam malaikat maksudnya. Sampai terpotong tangan-tangan mereka. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tanya, mana lawa, lelaki ke perempuan? Jawapannya lelaki. Lelaki lebih lawa pada perempuan. Kenapa? Bila sebab perempuan bila tengok lelaki, dia boleh terpotong tangan dia. Lelaki ni walaupun tengok lawa perempuan, tak ada lagi potong tangan, okey je. Lawa kita cuma ambil gambar curi macam tu lah. Perempuan kalau tengok lelaki lawa, semua boleh potong tangan ni. Itu tuan-tuan, kalau rasa kita lawa, tengok perempuan potong bawang, jangan lalu depan dia, kan terpotong tangan dia. Dia kalau tengok-tengok semua. Yusuf AS, wanita dia kata, ini malaikat. Apa maksud? Macam saya sebut sini, kecantikan. Jadi Abdullah bin Syawdha, ibadat. Ada seorang lagi tuan-tuan yang saya catat di sini, Malik bin Anas. Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun Imam Malik, yang meninggal pada tahun 176 Hijriah, Tok Guru Imam Syafi'i. Tuan-tuan sekalian, dia ni pula bila mana beliau mengajar hadis Nabi, bila sebut je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka dia berubah, sedih, sayu, nangis, sehingga orang pun sayu juga. Dia rindu pada Rasulullah SAW. Sebut je qala Rasulullah, muka dia berubah. Oh, hebat. Orang yang ingat Allah. Sampai orang lain turut merindui Nabi SAW. Sebab muka dia, orang merindui Nabi SAW. Ini Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala. Dan ramai lagi ulama-ulama yang disebut sifatnya oleh Nabi SAW, iaitu orang yang bila mana tengok dia ingat Allah, bila mana dia bercakap bertambah ilmu, bila mana dia beramal, maka mengingatkan kita pada akhirat. Kemudian Nabi pernah sebut juga tentang teman-teman yang patut kita cari, baik di kalangan sahabat atau ulama. Mereka ini adalah orang khadi'un, orang yang tunduk pada perintah Allah. Orang ni kalau kita sebut halal haram, itulah ketundukannya. Kemudian mutawadhi'un, rendah diri. Khaifun, yang sentiasa takutkan Allah dan sentiasa menyebut nama Allah. Tuan-tuan sekalian, saya bila baca biodata Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah seorang ulama Hambali.
meninggal tahun 620 Hijriah. Ulama alim dalam mazhab Hanbali. Saya baca dalam beberapa buah kitab terjemah biodata beliau seperti Syadharatul Zahab oleh Ibn Haiman. Kita baca dalam kitab Siyar Alam Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Kita baca dalam kitab Al-A'lam oleh Imam Khairuddin Zarakli. Tentang biodata beliau, saya jumpa satu benda menarik. Tuan-tuan sekalian, wali-wali Allah ni, karamah yang paling agung yang Allah beri pada wali Allah pada dia, bukan berjalan atas air macam kita selalu cerita ke orang, atau berjalan atas udara, atau tepuk meja keluar ayam kunyit, ayam panggang, atau gulung daun jadi duit $50, atau benda-benda yang bersifat duniawi belaka. Sekali kalau tuan-tuan dengar karamah wali-wali, pasti dia cerita tentang hal duniawi. Jalan jauh jadi pendek, oh karamah. Orang marah, datang jumpa dia terus jadi lembut, karamah. Tapi ini satu benda noktah penting. Sebenarnya karamah yang paling mulia yang Allah beri pada wali Allah, Allah mengilhamkan dia untuk sentiasa ingat Allah setiap masa. Sudah dikaramah. Tetapi kita pun, kalau Allah ilhamkan setiap masa ingat Allah, nak tidur ingat baca doa tidur, bangun tidur ingat baca doa bangun tidur, nak pakai baju ingat baca doa pakai baju, naik kenderaan ingat doa berkenderaan, tuan-tuan nak mendatangi isteri ingat doa mendatangi isteri, nak makan lepas makan ingat doa, masuk tandas keluar tandas ingat doa mengingati Allah. Inilah dia kemuliaan wali Allah. Sebab tu ilham tu penting. Ilham yang baik, seolah-olah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa baginda dan doa yang diajar baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan aku dengan ilham yang baik. Ilham yang baik itu ialah ingat Allah. Kita naik kereta boleh ingat Allah. Tuan-tuan bayangkan tengah bergaduh tu boleh ingat Allah. Astaghfirullahalazim, budak ni ingat Allah. Tengah marah ni boleh ingat Allah. Ini bukan calon-calon orang. Ini orang yang punya sifat wali. Sebab itu doalah pada Allah, biar setiap masa tuan-tuan mampu ingat Allah setiap masa. Ni tidur tak baca doa tidur, bangun tak baca doa bangun tidur. Yang dibacanya WhatsAppnya dibaca. Nak tidur pun baca WhatsApp, bangun pun baca WhatsApp. Itulah zikir di harian. Zikir WhatsApp namanya. Zikir macam tu tak akan beri apa kekuatan pun. Kita nak, saya nak atas ilham yang Allah berikan pada saya, waktu mana saya tidur Allah ilhamkan saya menyebut, mengingati doa untuk tidur dan berzikir. Demikian waktu saya bangun tidur. Even hatta waktu saya nak bergaduh orang, Allah ingatkan saya doa untuk lawan orang ni. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, aku jadikan engkau di batang-batang leher mereka. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan mereka. Maka saya bergaduh atas nama tu. Allah pasti menangkan dia. Saya nak mengair, nak buru binatang, bismillah. Nak sembelih, bismillahirrahmanirrahim. Jadi jadilah sembelihan yang baik, korban yang diterima Allah. Tetapi inilah dia kemuliaan sahabat-sahabat, teman-teman yang baik. Moga-moga Allah Ta'ala beri manfaat kita dengan teman-teman seumpama ini, dan Allah memperbanyakkan teman-teman baik ini dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Maka Allah menjadikan mereka lah buruan-buruan kita dalam mencari teman-teman akhirat. Semoga saya dan tuan-tuan berjaya memperbanyakkan teman-teman akhirat, supaya kita banyak ingat Allah berbanding ingat dunia dan ingat syahwat nafsu kita. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.